Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan majalah kami iaitu Pendidikan Pesona yang bertemakan UUM. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi adalah Nurul Fatina Zihar binti Mukhtar dengan nombor matrik 253312. Bagi pembahagian tugas, kumpulan kami telah membuat keputusan untuk mengagihkan tugasan masing-masing dengan menggunakan Rate of Turn Generator atau dipanggil sebagai aplikasi undi giliran yang boleh didapati di Google. Selamat sejahtera, nama saya Chua Xiaojing, nombor matrik 252993 dan saya dari Kumpulan 2. Sekarang saya akan membentangkan tentang muka depan majalah kumpulan saya. Saya akan bermula dengan item yang pertama iaitu tajuk majalah kita. Tajuk majalah kita adalah Pendidikan Pesona, di mana dia memfokuskan kepada keindahan alam dan kepentingannya untuk pembelajaran dan pendidikan. Ilmu pelita hidup juga merupakan salah satu slogan majalah kami kerana ilmu itu adalah penting. Item yang kedua adalah gambar-gambar yang dipilih sebagai muka depan majalah kami. Gambar-gambar ini memfokuskan kepada keindahan alam di dalam Universiti Utara Malaysia dan gambar-gambar ini menunjukkan tentang persekitaran keindahan alam di UUM. Item yang ketiga adalah bilangan majalah kami. Majalah kami diterbitkan sebulan sekali. Bilangan majalah ini adalah isu yang pertama pada tahun 2021. Harga-harga adalah dicatatkan seperti di atas. Majalah ini juga boleh dijumpai dalam laman sesawang, Facebook dan juga Instagram. Item keempat, keindahan persekitaran merangsang pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa persekitaran adalah satu elemen yang amat penting kerana ia memberi kesan kepada pelajar-pelajar yang belajar di situ. Selain itu, majalah kami juga menggunakan warna biru kerana biru menggambarkan ketenangan sesuatu kawasan dan juga biru juga melambangkan bendera Universiti Utara Malaysia. Untuk tinta editor, ucapan terima kasih dan rasa perhargaan ditulis. Bukan itu saja, tetapi sedikit informasi tentang penubuhan UUM juga saya selitkan di bahagian tinta editor. Tidak lupa juga permohonan maaf juga diselitkan di bahagian akhir tinta editor sekiranya berlakunya sebarang kesilapan atau kekurangan sepanjang pembuatan atau penerbitan majalah ini. Saya Nuzulaika binti Syamsul Anwar akan menerangkan mengenai artikel utama majalah ini. Ruangan ini menceritakan serba sedikit tentang latar belakang Universiti Utara Malaysia atau lebih dikenali sebagai UUM. Selain itu, ruangan ini turut membuka peluang untuk para pembaca mengenali UUM dengan lebih dekat lagi. Suasana UUM yang sangat tenang serta pelbagai tarikan yang terdapat di UUM turut diceritakan. Antara tarikan yang menjadi kegemaran dan kesukaan para pelajar adalah seperti pusat membeli belah yang banyak memudahkan urusan harian mereka, tempat beriadah dan bersukan, serta keindahan flora dan fauna. Kewujudan flora dan fauna telah menambahkan lagi keindahan UUM kerana terdapat banyak kehijauan yang boleh diterokai. Bukan itu saja, UUM merupakan universiti yang mempunyai keunikan yang tersendiri apabila institusi tersebut mempunyai cuaca 4 musim dan salah satunya adalah musim bunga. Musim bunga yang selalunya tiba sekitar bulan Mac hingga Jun ini sememangnya detik yang paling dinantikan para pelajar untuk mereka menikmati keindahan alam yang tak mudah untuk mereka perolehi. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya. Selamat sejahtera, nama saya Chen Iru, matrik nombor 253211 dan saya akan membentangkan tentang artikel sampingan dalam majalah kita. Terdapat 2 artikel sampingan dalam majalah ini. Artikel sampingan yang pertama kita tumpukan adalah aktiviti istimewa yang terdapat dalam UUM, iaitu lintar go-kart, kayak dan juga padang golf. UUM merupakan universiti pertama di dunia yang mempunyai kemudahan lintar go-kart sendiri yang bertaraf dunia. Lintar go-kart ini telah dibina di atas tapak yang mempunyai keluasan 2.4 hektar pada tahun 2014. Kepanjangan lintar ini adalah lebih daripada 1 km dan ia merupakan lintar keempat yang dibina berlawan dengan arah jam di dunia. Seterusnya, UUM juga menyediakan aktiviti berkayak secara percuma kepada pelajar UUM. Terdapat 2 jenis kayak yang disediakan oleh pihak universiti, iaitu single dan double. Pelajar dapat memilih untuk berkayak berseorangan atau bersama dengan rakannya.
Aktiviti bergaya ini merupakan aktiviti yang terkenal dalam kalangan pelajar untuk menghilangkan stres belajar. Aktiviti yang terakhir dalam artikel ini adalah Padang Golf UM. Padang Golf UM telah naik tarafkan daripada 9 lubang ke 18 lubang pada tahun 2015. Ia juga telah dipilih sebagai pusat kecemerlangan sukan golf oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. UM juga menawarkan program baru tentang khusus teori dan latihan dengan tujuan melatih pelajar yang berbakat dalam bidang golf. Artikel kedua adalah mengenai dengan tempat penggambaran popular di UM. Keindahan suasana UM dapat dilihat dari segi universiti ini mempunyai banyak tempat-tempat yang cantik dan sesuai bagi para pelajar dan pelawat untuk mengambil gambar demi kenangan mereka. Terutamanya bagi pelajar yang berada dalam semester terakhir atau ketika convocation. Dalam artikel ini, kita telah mengemukakan 4 tempat lamaran kepada UM dan dapat menunjukkan identiti UM, yang merupakan tempat popular yang sering dipilih oleh pelajar untuk penggambaran. Ini saja yang ingin disampaikan oleh saya dan rakan saya akan sambung pembentangan ini. Ruangan kreatif di dalam majalah ini terbahagi kepada 2 bahagian. Ruangan kreatif yang pertama adalah sajak dan ruangan kreatif yang kedua adalah cerpen. Sekarang saya akan memulakan tentang penjelasan bahagian sajak di dalam ruangan kreatif ini. Sajak ini bertajuk Rimba di Hatiku. Penyajak berniat untuk menceritakan tentang bagaimana keindahan di dalam Universiti Utara Malaysia iaitu UUM telah memberikan ketenangan kepada pelajar-pelajar. Selain itu, sajak ini berniat untuk menjelaskan tentang pelbagai jenis flora dan fauna yang berada di dalam UUM dan juga bagaimana flora dan fauna ini memberikan ketenangan, memori yang baru serta pelbagai jenis pengajaran kepada semua pelajar di situ. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang makna di sebalik sajak yang ditulis oleh penyajak tersebut. Sajak ini bermula dengan situasi di mana penyajak sedang berjalan di tepi jalan dan angin sedang bertiup sepoi-sepoi bahasa. Ia memberikan penyajak satu gambaran di mana memori-memori dahulunya, memori gembiranya serta memori pertamanya melayang kembali ke mindanya. Di dalam peringkat yang kedua, penyajak telah menceritakan tentang bagaimana keindahan alam di dalam UUM telah memberinya pelbagai jenis pengajaran. Antara pengajarannya adalah untuk berubah mengikut keadaan semasa dan juga erti perjalanan hidup yang mempunyai pelbagai cabang. Penyajak sering berasa gembira apabila dia mengambil angin di sekeliling UUM kerana mempunyai pokok-pokok dan juga flora dan fauna yang indah. Di dalam peringkat yang ketiga, penyajak menceritakan tentang bagaimana perubahan cuaca di dalam UUM telah membawa perubahan kepada situasi di sekelilingnya. Titisan biru menambah kecantikan dahanmu membawa maksud apabila hujan menimpa, keadaan di sekelilingnya akan bertambah lebih cantik walaupun basah. Hal ini adalah kerana apabila hujan turun, titisan-titisan air hujan yang jatuh di atas dahan pokok, kelopak bunga dan juga daun-daun akan menambah kecantikan situasi tersebut. Selain itu, warna kelopakmu bagai perisai mindaku membawa maksud di mana apabila penyajak melihat warna kelopak bunga yang berbagai jenis di dalam UUM, dia berasa sangat gembira dan ini memberikan peluang kepada penyajak untuk berseronok dan juga mencari ketenangan. Di dalam peringkat yang keempat, penyajak memfokuskan kepada fauna di sekelilingnya. Fauna-fauna yang disentuh oleh penyajak adalah kumbang liar, rusa, kuda dan juga monyet-monyet yang berada di situ. Walaupun setiap fauna ini membawa maksud yang berlainan kepada penyajak, kadang-kadang gembira, kadang-kadang takut dan kadang-kadang teruja, penyajak merasakan bahawa keadaan ini adalah amat unik dan dia berasa sangat gembira melihat pergaulan antara flora dan fauna tersebut. Di dalam peringkat yang kelima, penyajak menceritakan tentang keindahan di setiap lokasi di dalam UUM. Lokasi-lokasi di dalam UUM ini menyediakan pelbagai jenis aktiviti yang menarik dan ini semua memberikan satu gambaran yang gembira kepada penyajak kerana penyajak boleh melakukan pelbagai aktiviti bukan sahaja bersendirian malah dengan kawan-kawannya apabila mempunyai masa lapang. Di dalam peringkat yang terakhir, penyajak menceritakan tentang bagaimana keindahan alam di UUM ini memberikannya satu makna yang baru. Segala kekecohan lesap sekelip mata, membawa maksud bahawa di mana penyajak telah berada di dalam UUM, dia merasakan bahawa keindahan alam sekelilingnya telah membuat kerisauan di dalam hatinya lesap dan bunyi alam di sekelilingnya contohnya seperti bunyi air hujan, bunyi kumbang memanggil dan juga bunyi yang lain seperti pelajar-pelajar bermain telah dijadikan sebagai salah satu alat muzik yang baru yang memberikannya satu gambaran di mana dia berada di tempat yang gembira.
Pilihan destinasi memegang keunikan sendiri membawa maksud di mana apabila penyajak memilih untuk pergi ke sesuatu lokasi yang baru, sama ada pusat sukan ataupun untuk ke jambatan bergantung ataupun ke hidden lake di dalam UUM, ini memberikan satu rasa yang unik kerana setiap tempat ini mempunyai keunikan yang berbeza. Alam di sekelilingnya juga berbeza. Penyajak juga merasakan bahawa apabila dia pergi ke lokasi-lokasi tersebut, tempat-tempat ini dapat membantunya mengeratkan silaturahim bersama rakan-rakan dan membawa satu makna yang baru di setiap hari. Penyajak merasakan bahawa apabila berada dalam UUM dan lokasi-lokasi yang baru ini, lokasi-lokasi yang unik ini juga telah memberikan pelbagai jenis makna yang baru berdasarkan tentang teman dan juga keadaan dan situasi di mana mereka berada. Ruangan kreatif yang kedua di dalam majalah ini adalah cerpen. Cerpen di dalam ruangan kreatif ini adalah bertajuk Keindahan Hidup. Cerpen ini bermula dengan menceritakan tentang kisah seorang abangnya iaitu Eric dan adiknya Daniel yang belajar di Universiti Utara Malaysia. Abangnya Eric merupakan seorang yang menyukai alam semula jadi, namun adiknya seorang yang tidak menyukai alam semula jadi. Jadi Eric menjadikan tanggungjawabnya sebagai abang untuk membuka mata adiknya itu. Pada suatu petang, Eric telah mengajak adiknya Daniel untuk berkayak di Tasik Kutri. Walaupun Daniel telah mengatakan bahawa dia mempunyai tugasan untuk disiapkan, Eric menasihati adiknya bahawa Daniel perlu mengambil masa untuk menjaga dirinya sendiri, bukan dengan hanya menyiapkan tugasan sahaja mahupun bermain permainan komputer. Adiknya telah diajak oleh Eric untuk keluar ke Tasik Kutri untuk berkayak. Abangnya dengan secara langsung membawa adiknya ke sana dan sepanjang perjalanan Eric menceritakan tentang kegembiraan yang boleh didapati oleh Daniel semasa berada di alam sekeliling yang hijau dan juga tenang tersebut. Eric menjelaskan dengan lebih jelas kepada adiknya tentang pelbagai pemandangan yang menarik yang terdapat di dalam UUM. Dia mengatakan bahawa pemandangan ini dapat membantu menenangkan fikiran adiknya dan janganlah hanya bermain permainan komputer. Daniel mula memahami apabila dia duduk di bawah pokok berhadapan dengan Tasik Kutri sambil menikmati kudapan yang diberi oleh abangnya itu. Perlahan-lahan Daniel mula memahami niat abangnya itu. Daniel kemudiannya mengerti maksud abangnya apabila dia menyertai abangnya untuk berkayak. Cerpen ini berakhir dengan Daniel dan Eric yang meluangkan masa untuk berkayak dan Daniel juga menunjukkan minat untuk menjalankan eksplorasi di sekeliling universitinya yang tercinta itu. Majalah ini juga membukakan ruangan kepada semua lapisan masyarakat untuk menghantar karya-karya kreatif mereka supaya dapat ditunjukkan di dalam isu bulan hadapan. Okey, seterusnya beralih ke berita semasa. Terdapat 5 berita semasa yang terdapat di dalam majalah ini, iaitu UUM sunyi tidak ubah seperti hutan. Yang kedua, UUM dijangka akan dibuka kembali. Seterusnya, berita semasa tentang psikologi dan emosi tercabar. Selain itu, online bukannya penghalang. Dan akhir sekali, kerakusan anjing liar makin membimbangkan di UUM. Berita-berita ini didapati di media sosial seperti Facebook dan ianya telah menarik perhatian pembaca, termasuklah saya. So, beralih kepada berita semasa yang pertama, iaitu UUM sunyi tidak ubah seperti hutan. Berita ini adalah tentang keadaan UUM ketika para pelajar dan pensyarah diarahkan pulang ke kampung halaman masing-masing ekoran daripada arahan daripada kerajaan, iaitu PKP atau dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Berita semasa yang kedua iaitu UUM dijangka akan kembali dibuka. So, berita ini menjelaskan bahawa institusi pengajian tinggi termasuklah UUM dijangka akan dibuka seawal 1 Mac 2021 bagi pelajar tempatan dan juga Januari 2021 bagi pelajar antarabangsa, kecuali pelajar dari negara United Kingdom. Okey, dengan itu para pelajar akan dibenarkan untuk pulang ke kampus mengikut program pengajian masing-masing dan PKP akan dijalankan mengikut perubahan fasa semasa. Selain itu, berita semasa yang berjudul Psikologi dan Emosi Tercabar. Dalam bahagian ini, berita ini menggambarkan keadaan atau emosi yang dirasai oleh para pelajar
ketika mereka belajar secara dalam talian ataupun PDP dijalankan secara maya. Okey, untuk menjelaskannya lagi, ada sebilangan pelajar yang tidak mempunyai kemudahan seperti di rumahnya tiada kemudahan internet atau tiada kemudahan komputer riba. So dengan itu pihak UM juga telah pun memberi sumbangan ataupun bantuan kepada mereka yang memerlukan untuk menjamin mereka mendapat belajar dengan lebih sistematik dan juga tidak mengalami sebarang gangguan. Bukan itu sahaja, pihak UM juga memberi bantuan dalam bentuk langganan internet secara percuma kepada para pelajar yang betul-betul memerlukannya, seperti tiada kemudahan yang baik dari segi internet di rumah. Berita tentang online bukannya penghalang. Berita ini menjelaskan bahawa para pelajar masih berpeluang untuk mendapatkan ilmu walaupun PDP tidak dijalankan secara bersemuka di UUM. Pengajaran dan pembelajaran masih boleh diteruskan walaupun ianya dijalankan secara dalam talian. Dan akhir sekali, berita tentang kerakusan anjing liar makin membimbangkan di UUM. Berita ini adalah tentang anjing liar yang mula menceroboh masuk atau berkeliaran ke dalam kawasan UUM dan juga INASIS untuk mencari makanan. Pihak Jabatan Keselamatan UUM telah pun menjalankan tindakan memasang perangkap bagi mengawal anjing liar daripada terus berkeliaran di UUM. Maka dengan itu berakhirlah bagi pembentangan di bahagian saya.